Okey. Ini langkah satu, kita nak buat pendahuluan dulu. Boleh? Saya ajar awak step by step, satu per satu. Jadi kalau tak faham terus bersuara. Okey. Untuk pendahuluan ni, rumusan mengandungi 2 ataupun 3 elemen. Elemen-elemen ni adalah fokus lah. Jadi dalam rumusan awak nanti, saya cakap tadi akan lebih daripada satu fokus. Jadi dalam pendahuluan awak, mesti ada lebih lah dalam semua fokus tu. Jadi kalau contoh, ini contoh pendahuluan satu. Pendahuluan untuk 2 fokus. Okey, rumusan membincangkan. Awak tulis je fokus 1 apa, fokus 2 apa, terus dapat 2 markah. Faham? Okey, contohlah. Rumusan membincangkan langkah-langkah mengelakkan obesiti dan faktor-faktor mencegah obesiti. Faktor-faktor obesiti. Dapat 2 markah. Senang je. Rumusan membincangkan terus masuk fokus dia. Kalau ada 2 fokus lah. Kalau ada 3 fokus. Okey. Rumusan membincangkan apa benda Okey, ini untuk 3 fokus pula. Okey, rumusan membincangkan tulis je fokus 1 apa, koma, fokus 2 dan fokus 3. Dapat 3 markah. Okey, ada orang tanya saya, cikgu macam mana kalau kita tulis 2 fokus je sedangkan dalam tu ada 3 fokus? Jawapannya 2 markah yang ada ni awak tak akan dapat markah penuh lah. Ataupun akan dapat penalti. Penalti ni maksudnya markah tu akan diberi kosong. Sebab apa? Sebab awak tak mengikut apa arahan soalan nak. Arahan soalan nak semua fokus dimasukkan dalam rumusan awak. Boleh? Okey. Ini rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2 pula. Baik, ini contoh pendahuluan ini saya tulis je. Okey, rumusan membincangkan usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme dan tanggungjawab generasi muda. Jadi, yang mana satu fokus satu? Saya nak petik nama. Aisyah ada Aisyah? Aisyah ada tak? Aisyah ada tak? Okey, saya rasa Aisyah punya mic rosak lah kot. Okey, fokus 1 adalah usaha-usaha meningkatkan semangat patriotisme ni. Ini fokus 1. Dan fokus 2 adalah tanggungjawab generasi muda. Jadi, ini contoh pendahuluan yang baik lah. Dia masukkan semua fokus yang ada. Baik, seterusnya langkah 2 teknik untuk mengesan isi. Macam mana kita nak kesan isi? Okey. Okey, fokus 1, fokus 2 dan fokus 3 merujuk kepada aspek perbincangan dalam petikan atau grafik. Jadi fokus 1, fokus 2, fokus 3 ni adalah apa yang awak bincang dalam grafik tu. Dalam teks yang diberikan. Contoh fokus 1 tu, langkah-langkah meningkatkan semangat belajar. Jadi awak tak cari dalam petikan tu adalah tentang langkah-langkah nak meningkatkan semangat belajar tu. Boleh Fokus 2 pun sama. Awak aspek perbincangannya berdasarkan tiga fokus tersebut. Kalau fokus 2 tu adalah faktor-faktor gejala ponting. Dalam tu cari apa yang menyebabkan faktor-faktor gejala ponting. Semua adalah isi tersurat. Tak ada pun isi tersirat Okey, 2 atau 3 isi boleh digabungkan dalam satu ayat. Kalau terlalu banyak satu fokus tu, dalam satu ayat ni boleh gabung je terus. Sebab kita nak jimatkan patah perkataan. Kita tak nak lebih 120 patah perkataan Okey, seterusnya. Abaikan setiap misalan, contoh seperti berikan perhatian kepada isu utama ataupun isi. Baik. Macam kita buat rumusan sebelum ni, yang ada contohnya, ada misalan, ada seperti itu, semua adalah huraian. Yang kita nak sekarang adalah fakta ataupun aspek pembincangan pada fokus tersebut. Jadi kalau ada dalam petikan tu, contoh misalan semua ni jangan ambil sebab itu bukan isi utama. Jadi kalau ambil yang tu, awak akan rugi patah perkataan awak. Boleh?
Ada je contoh misalan semua seperti ni, awak cut off. Ambil je dia punya isi utama je. Sebab kita tak nak uraian dia. Okey, seterusnya. Baik, isi wajib diambil dalam semua petikan atau grafik yang diberikan. Jadi, isi wajib ni awak kena ambil semua dalam petikan. Ingat nak 8 isi je paling kurang tadi. Kalau andai patah perkataan awak tu belum capai 120 lagi, awak boleh tambah lagi lah kalau jumpa lagi isi. Yang penting sekarang soalan nak, arahan tugasan nak, jangan lebih 120 patah perkataan. Ingat lebih akan dipotong markah untuk rumusan ni lah. Baik, 2 markah terdiri daripada tema, cadangan. Okey, okey, ini pula langkah 3 Langkah 3 untuk nak menulis penutup ataupun kesimpulan. Untuk kesimpulan tadi hanya diberi pada awak 2 markah. Okey, saya cerita untuk pendahuluan 2 markah, untuk penutup 2 markah. Jadi 4 markah kan? Jadi kita untuk isi ni semua 20 markah. Jadi untuk isi awak tadi adalah 16 markah. Sebab tu saya cakap tadi kita nak 8 isi. Satu isi tu bersamaan dengan 2 markah. Faham? Sebab penutup dengan pendahuluan dapat markah. Kita lebih lagi 16 markah. Sebab untuk markah isi hanya 20. Markah bahasa 10. Jadi untuk markah isi lebih lagi 16. Bersamaan awak kena cari 8 isi. Satu isi bersamaan dengan 2 markah. Faham? Jadi untuk pendahuluan ni kita nak buat untuk penutup ni kita nak buat penutup Okey, tadi daripada tema, cadangan dan kesan. 1 ayat saja jangan nak buat 2 ayat. Ini kesimpulan ni tak ada perubahan lah macam awak buat kesimpulan sebelum ni lah. Okey. Okey, kita pergi pada contoh latihan. Okey, contoh latihan saya akan paparkan pada awak dalam slide ni. Okey. Saya guna hyperlink. Ya, Okey, keluar tak? Okey, nampak tak? Dekat saya punya ni dia tak boleh connect. Okey, tengok dekat awak punya screen. Tak keluar? Sini keluar. Oh, ya ke? Tak keluar. Sini keluar. Pick up recent. Tak ada nak share. Yalah, dah share dah. Dah. Sekejap. Start sharing dulu. Present now. Macam mana guna lah? Ni. Tak boleh. Selalu boleh nampak keluar dah. Selalu buat macam ni je. Keluar tak? Hai. Tak keluar. Cuba tahu ni. Ni dekat mana ni? Ni dekat saya punya buat. Dekat laptop. Kau tahu ni. Okey, sekejap Window ke? Tapi ni keluar. Patutnya dia ada. Oh, dia tak masuk. Okey, sekejap Dia tak entire screen. Entire screen. Pergi tulis tu.
Kalau sport sosial lah. Sekejap Sekejap. Yang buat live first time Raja pertama buat live. Anu. Ada sebelum ni. Terus dia second. Oh. Tak nampak. Sekejap Sekejap lagi. Entire screen. Kau klik kat sini. Klik kat sini. Klik. Dia kena share juga. Tak. Dia 2 kali klik. Dia kena share lah. Share. Mm-mm. Okay. Selalu buat boleh. Itu lah. Memang boleh sepatutnya. Tapi kenapa tak masuk? Tak boleh ni. Belum. Lemak. Tak boleh. Sekejap Pergi dekat Try cuba window. Chrome tab. Chrome tab. Chrome tab. Tak boleh. Okay, so window tadi kan tapi dia tak keluar. Dia mana tak keluar. Patutnya dah. Dia. Buat live. Kat dia memang tak boleh share kalau buat. Nak share entire screen. Saya boleh. Kenapa? Share apa? Oh, Share bahan. Boleh kan? Dia tak keluar kat situ. Internet lah. Oh, internet sana. Internet lah kau. Okey, nampak tak saya punya paparan? Saya punya paparan nampak tak? Internet saya tak ada. Ha? Jadi tu boleh. Nampak Kau pakai internet. Saya tak dengar lah, nampak tak? Kena setting internet. Nampak. Oh, nampak. Oh, nampak Okey, terima kasih. Baik, nampak untuk bahagian sini. Nampaklah Kak. Tempat saya nampak akak punya. Okey, nampak Okey, kita nak buat untuk contoh latihan Untuk contoh latihan bahagian C, rumusan yang mana markah diperuntukkan untuk awak sebanyak 30 markah. Baik, ini adalah diberi pada awak 2 sumber. Yang mana sumber pertama adalah petikan. Baik, sumber kedua adalah bahan grafik. Tadi saya cakap dah, dia tidak semestinya dua-dua petikan. Boleh jadi juga apa-apa saja bahan grafik dan juga petikan. Okey, untuk kelas UKM dah buat? UKM dah buat? Kalau UATM saya dah bagi dah dengan UTM. UPSI dengan UKM pun rasanya dah buat dah untuk grafik untuk rumusan ni. Jadi ni sekadar nak recall balik, nak ingatkan balik awak Okey, untuk rumusan ni kalau dia bagi pada awak 2 sumber macam ni, awak perlu cari yang pertama sekali pada panduan saya tadi, kena cari dia punya fokus dulu. Tak semestinya setiap bahan tu ada satu fokus. Boleh jadi ada 3, boleh jadi ada 4. Boleh jadi ada 2 fokus. Boleh Okey. Kita tengok sama-sama untuk petikan 1 ni siapa yang nampak tak? Nampak saya punya paparan? Okey, saya bagi masa 5 minit untuk kita cari apa fokus. 5 minit lama sangat 1 minit je untuk cari fokus pada petikan pertama je dulu. Sebab kita nak bagi latihan ni, nak bagi faham yang ni, saya nak bagi latihan lain. Boleh? Saya akan petik je siapa-siapa. Awak cari fokus untuk petikan pertama je. Untuk petikan pertama je cari fokus dia. Bila lost. Tu lah akak pun tak masak.
Okey, saya nak tanya Anas Salshabilah ni. UKM kot kan? Anas Salshabilah ada tak? Okey. Bagus. Untuk Cikgu Nurida ada pantau awak semua. Baik, awak satu fokus untuk petikan pertama dulu. Dah belajar dah ni. Saya nak recall balik sebelum kita buat latihan sebenar. Apa fokus pertama dia? Fokus pertama dia untuk peringkat pertama Tak, fokus tu apa langkah-langkah ke, punca-punca ke? Okey. Cara untuk meningkatkan semangat patriotik. Cara boleh, langkah boleh. Okey, betul. Okey, seterusnya dalam petikan pertama juga ada lagi satu fokus. Saya nak tanya pula kelas Elia Nur Fazlin, kelas mana? Elia Nur Fazlin ada tak? Okey, kelas opsi Okey. Fokus kedua dalam petikan pertama tadi. Tadi langkah-langkah untuk meningkatkan semangat patriotisme. Okey, langkah fokus kedua dalam petikan pertama tadi. Ada tak? Nampak tak? Kempen kibarkan jalur gemilang. Tak ada. Bukan. Itu langkah dia. Langkah nak tingkatkan semangat patriotisme tu. Kempen kibarkan jalur gemilang. Apa lagi? Apa lagi? Ada bahan yang dia nak kongsi. Ada bahan yang dia nak kongsi. Kalau ada boleh ada. Apa dia? Nampak? Tak boleh ni sebab saya guna hyperlink ni. Hyperlink ni dia tak boleh support, dia kena ambil dalam laptop. Kan hyperlink macam tu kan? Saya guna ni sebab bahan tu hyperlink kan? Rakam. Tu rakam. Berdebar kamera rosak pula. Saya punya nampak lah, diorang nampak. Saya diorang cakap nampak, diorang bagi jawapan ni. Internet tu tak ada. Tak. Dia sini ada dua. Dia masuk dua ni. Okey, dia faham. Jadi dua kan? Okey. Tadi usaha-usaha ataupun langkah nak tingkatkan semangat patriotisme kalau awak baca. Yang kedua adalah tanggungjawab generasi muda. Tanggungjawab ataupun peranan generasi muda. Semua ada dalam ni contoh kalau kempen tadi ataupun langkah-langkah, awak tengok kempen kibarkan jalur gemilang, program-program pencorak kenegaraan, itu semua adalah kempen ataupun langkah-langkah. Okey, apa pula peranan? Tengok pada peringkat kedua ni dan peringkat ketiga ni semua tanggungjawab ataupun peranan. Jadi awak salin je yang tu. Boleh? Okey, untuk petikan 1 dan 2 kita dah jumpa. Okey, untuk petikan grafik pula. Bila grafik ni bukan senang awak nak tafsirkan gambaran daripada grafik apa isi isi tersuratnya. Faham? Dia bagi pada awak ni tarikh-tarikh tentang pelancaran bulan kebangsaan. Jadi awak kena berfikir aras tinggi, kebat. Siapa boleh bagi jawapan kenapa tarikh-tarikh ni diberikan dan apa isi tersuratnya? Kalau korang madu nak bercakap boleh type lah. Okey.
Pemalu korang ni. Menaip je tahu. Okey. Ditaip. Okey, bahan grafik Okey, pada bahan grafik ni tengok tarikh-tarikh ni, program-program ni maksudnya ini adalah ini adalah apa dia bagi tarikh-tarikh ni? Untuk apa sebenarnya tarikh-tarikh ni? Untuk untuk apa bahan dua ni? Ini pun adalah usaha untuk meningkatkan semangat patriotisme dengan dia bagi tarikh-tarikh semua ni tentang kempen-kempen untuk meningkatkan semangat kecintaan pada negara dalam diri kita semua Okey, ini saya bagi pada awak contoh jawapan menulis rumusan yang lengkap. Boleh baca kejap sebelum saya bagi latihan untuk kita habiskan kelas hari ini. Okey, nampak? Okey, kehadiran saya tak akan post link saya akan tik berdasarkan kertas kehadiran. Jadi orang terakhir itu yang saya akan kira kehadiran Okey, boleh baca. Ini contoh rumusan. Okey. Ini saya punya cadangan lah. Jumlah perenggan rumusan tidak ditetapkan. Rasionalnya tidak mahu mengikat jawapan calon dengan hal teknikal. Jadi yang saya nak, setiap fokus tu buat satu perenggan supaya paparan awak akan lebih cantik. Boleh? Okey, kita nak terus untuk latihan pengukuhan satu untuk rumusan. Okey, awak baca dulu yang pertama ni. Lepas tu okey, kita sama-sama cari dia punya fokus yang pertama Okey, baca untuk petikan ni dulu. Cari fokus sama-sama. Mestilah. Okey, baca lepas ni ada rakaman lagi rasanya. Aliyah tu kot. Okey, baca yang ni. Okey, awak buka buku rumusan. Salin dia punya fokus 1, fokus 2 dan juga fokus 3. Nampak je, nanti saya akan bagi latihan ni dalam grup WhatsApp Ini modul pertama untuk minggu ni. Sebab nanti pukul 11.30 kan, kita akan tak 11.30 yang PDPR tu, yang mana fokus offline tu, modul offline. Jadi awak buat yang ni lah. Boleh? Saya bagi gambaran je, yang mana contoh saya bagi ni, yang pertama petikan, yang kedua juga grafik. Jadi awak kena tafsirkan sendirilah macam mana nak buat satu rumusan yang lengkap berdasarkan bahan yang saya berikan ni.
Jadi kita pun kalau ikutkan, kalau tak ada pandemik COVID ni, kita akan berlangsungnya ujian akhir tahun kan. Tapi tengok pada keadaan dulu lah macam mana Tapi insyaAllah tetap berlangsung. Tapi soalan-soalannya mungkin adalah dari soalan format baharu dah untuk awak Jadi latihan ni saya akan bagi pada awak dalam grup WhatsApp masing-masing. Jadi sebelum saya habiskan kelas hari ni, saya akan tik nama dululah. Untuk kelas saya dah ada form saya. Okey, untuk kelas UKM dan juga kelas UPSI, Cikgu Nuridah dah tik. Jadi siapa yang tak masuk tu, itu Cikgu Nuridah akan buat something lah Boleh? Okey, untuk kelas saya dah ambil UTM dengan UATM kehadiran. Jadi sebelum saya habiskan kelas ni, ada apa-apa soalan tentang rumusan sebab minggu depan kita nak belajar untuk format lain pula, format baru yang tajuk lain pula. Ya Allah. Okey, habis Okey, sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Tak ada soalan. Jadi saya anggap UKM, UPSI, UTM, JTM ni budak-budaknya cepat faham, senang belajar dengan saya Boleh? Sebab tak ada soalan daripada awak semua. Jadi apa-apa saya mohon maaf andai ada yang tak faham daripada saya. Jadi terima kasih untuk awak semua sebab sudi masuk. Kita jumpa lagi minggu hadapan, Isnin InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, Isnin kita akan jumpa lagi. Okey, sama-sama. Nanti saya akan post dalam grup WhatsApp saya punya modul tadi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan berpeluh